بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتابه العزيز رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengurusi majlis pada malam ini ya. Penimam pengurusi surau Lesria ya. EJK surau, para ustaz, ustazah, ibu dan bapa, anak-anak dan muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Ya, malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini dapat sama-sama kita bersama untuk mendirikan salat secara berjamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan kepada kita kelapangan masa untuk kita meluangkannya, untuk kita mengingati kembali ya, peristiwa besar iaitu berkaitan dengan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sebenarnya peristiwa yang sebegini bukanlah untuk kita ingati untuk masa-masa yang tertentu saja ya. Tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh pengurusi kita ni, kalau kita nak berselawat biasa setiap hari ya, bukannya berusik ya. Maknanya tak hafal selawat semua sekali pun tak apa kan? Asalkan kita sentiasa menghubungkan diri kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi apabila kita melihat peristiwa yang berlaku ya, iaitu berkaitan dengan Maulidul Rasul. Jadi kita nak faham ya, bahawa kenapakah Allah Subhanahu wa taala ini ya, mengutuskan seseorang rasul. Dan kita pun faham bahawa setiap yang Allah Subhanahu wa taala aturkan sesungguhnya di sebaliknya mempunyai hikmah dan faedah yang sangat besar. Ya. Jadi rasul-rasul ini kan ada yang digelar sebagai ulul azmi dan selebihnya kita panggil nabi. Nah, nabi dan rasul apa beza dia? Kan ya? Jadi kita tak nak mengaji tauhid malam ni. Kita nak huraikan apa yang falsafah ataupun apakah kefahaman yang kita dapat daripada utusan ataupun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh gunakan dalam kehidupan harian kita pada hari ini ya. Jadi kita yang pertama kita hendaklah memahami bahawa setiap utusan Rasul ini adalah untuk membawa risalah yang dipanggil Risalatul Tauhid ya. Risalatul Tauhid apa maknanya? Bukan saja setiap Rasul itu untuk memperkenalkan Allah, tetapi tujuannya adalah lebih daripada itu, iaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebab ramai orang yang kenal Allah, tetapi bila tiba di saat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ramai yang telah menemui kegagalan. Jadi kita melihat apabila Rasulullah SAW ini sebenarnya ditugaskan, dilahirkan, setiap Rasul ini bersilih ganti apabila berlakunya penyelewengan tauhid ataupun penyelewengan akidah yang sangat dahsyat. Bermula sejak Nabi Adam ya, dan ada lima Nabi yang disebut banyak kali dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Lepas tu Nabi Nuh dulu lah, sebab Nabi Adam lah. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi di manakah berlakunya penyelewengan akidah ini? Menyebabkan terutusnya seorang manusia yang akan membawa satu tugas yang amat berat, iaitu tugas untuk memperbetulkan penyelewengan yang telah berlaku terhadap sistem perhambahan ataupun sistem akidah manusia pada masa tersebut ya. Jadi bila kita tengok cerita ni ya,
Bila kita mendengar apa yang dikisahkan di dalam sirah, ya, sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tengok apakah yang telah berlaku dari sudut penyelewengan akidah. Kita tengok dekat sana, kita tengok sama kita. Kita tengok dekat sana, kita sindirkan, ataupun kita tengok di zaman kita ini, kita cuba kaji. Yang pertama, sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Raja Parsi itu hebat, Raja Rom itu hebat, Buddhism pun hebat. Apa yang lagi hebat? Masa itu agama Yahudi pun hebat, masa itu agama Nasrani pun hebat, kan? Dan dekat Mekah pula kita tengok ada golongan yang digelar sebagai golongan musyrikin Makkah. Dan di sebalik golongan musyrikin Makkah itu ada juga golongan yang dinamakan golongan jahiliyah. Jadi berapa golongan? Dan lebih daripada 5 yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nak settlekan. Ya. Jadi sebab itu, di zaman kita ini, cuba kita lihat golongan-golongan yang tersebut di atas tadi, yang saya telah sebutkan, ada tak golongan tersebut di zaman ini? Ada tak golongan Yahudi? Mana golongan Yahudi? Iaitu golongan yang mendapat kitab daripada Allah, tapi dia buang seluruh kitab tu, dia buat kitab lain. Ada tak? Kita kata ada. Tak apalah, tak. Kita buat tasbih dulu, ada dekat. Kan? Golongan yang kedua, iaitu golongan Nasara ataupun Kristian. Ya? Dia ambil separuh, hak mana dia berkenan, dan dia hak mana tak berkenan, dia pun puas. Ada dalam golongan tu? Ada juga. Golongan yang ketiga, iaitu golongan yang musyrik. Yang musyrik ini bermakna apa dia? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada tak? Ada juga. Lepas itu yang keempat, golongan jahiliyah, iaitu golongan yang tidak tahu berkaitan dengan nilai-nilai kerohanian dan akhlak. Perkara lain mereka hebat. Dari sudut apa dia? Tanam pokok kurma, hebat. Bela unta, hebat. Kan? Melatih kuda-kuda, hebat. Mengecam di manakah tempat yang subur, hebat. Dan mereka juga hebat di dalam peperangan. Jadi golongan itu sekarang ni ada tak? Ada juga. Ya? Musyrikin ada semua. Dah lepas kita dah buat satu perkara ini, dah yang peringkat yang pertama dalam penyampaian saya ini, dah kita pergi kepada saringan yang kedua. Sebelum kita masuk cerita-cerita ni, kan? Sebelum kita masuk qasasul akhir ni, kisah-kisah benar ni, kan? Jadi kita pun duduk saja-saja, aku ni tergolong di kalangan yang mana? Kita kena fikir, aku ni tergolong di kalangan yang mana? Minta-minta satu golongan pun kita tidak terlibat. Mudah-mudahan kita ini bukan golongan yang membuang kitab Al-Quran dan menggantikan dengan kitab yang lain. Yang kedua, mudah-mudahan kita ini menjadi golongan yang bukan hanya menerima separuh hukum atau hukum sahaja di dalam Al-Quran, dan kita ini menafikan hukum-hukum yang lain. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita ini, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tunduk kepada makhluk-makhluk yang lain. Mudah-mudahan, ya. Dan yang keempat, mudah-mudahan, ya, kita menjadi satu golongan yang bila timbulnya sesuatu perkara, iaitu golongan yang mengkaji dan membuat tindakan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan, ya,
Sebab ada orang. Jadi itu dan bila kita pun masuk ini peringkat yang pertama. So poin yang ketiga, kan? Kita pun tengok kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketandusan akhlak dan juga ketandusan dari sudut akidah ini telah berlaku apabila lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Api yang disembah oleh orang-orang Majusi daripada. Apabila lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka runtuhlah istana Kisra Parsi. Ya. Dan apabila lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak berhala-berhala yang besar dekat Mekah sudah roboh, pecah dan rosak. Ya. Dan pada masa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga orang-orang jahiliah mula nampak cahaya. Mana dia kata? Dalam satu kisah dikatakan Abu Lahab telah menyuruh hambanya iaitu Suwaibah untuk menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikisahkan Abu Lahab ini diringankan azab dia di dalam kubur setiap hari Isnin dan keluar daripada kubur dia disusu. Tapi saya nak bagi tahu riwayat itu tidak sahih. Kan? Riwayat itu tidak ada pun di dalam hadis Bukhari, tidak ada pun di dalam hadis Muslim. Dan ini merupakan cerita-cerita yang diceritakan. Dalam kali ini Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani telah memberi komen. Abu Lahab itu siapa? Abu Lahab ini adalah orang yang menentang, orang yang syirik dan orang yang tak nak pada Islam. Mengikut ketentuan hukum fiqh sekalipun, orang yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak akan diberi keringanan. Kalau dia nak katakan Suwaibah dia bagi untuk menyusu Rasulullah SAW, dia nak bebaskan. Dan Suwaibah itu milik siapa? Suwaibah itu manusia. Dia tu hamba Allah, milik Allah SWT juga. Dan cerita yang berkaitan dengan Abu Lahab, sebab saya sebut benda ni tak, saya pun terdengar juga ceramah daripada beberapa orang ustaz tak, dia bercerita pasal benda ni. Seronok dengan cerita ni. Tapi nak dengar cerita, nak memberitahu sesuatu mesti dirujuk sama ada benda itu sahih ataupun tidak. Kan? Dulu saya tanya Pak Israel kan? Pak direktur cerita-cerita benda tu tak ada pun, kan? Ada ni Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya? Siapa dia ni? Ya. Dia kan kita Fathul Bari, bukan Fathul Bari tu. Kitab Fathul Bari ni Sahih Bukhari ya. Kan ya. Nama dia Fathul Bari ya. Okey. Nama kitab Fathul Bari. Okey ya. Jadi yang keduanya, Ibnu Hajar kata apa ya? Takkanlah mimpi yang berkaitan dengan Abu Lahab ini diringankan seksaan azab dia setiap malam Isnin daripada mimpi Al-Abbas. Bukannya Nabi bermimpi. Dan orang lain bermimpi mana boleh dijadikan hujah syariat? Tak boleh. Kan? Lepas itu Ibnu Hajar dia cakap apa lagi? Kan? Dia kata, sesungguhnya, hujah-hujah, ataupun dia katakan, Ibnu Hajar mengatakannya bahawa sesuatu mimpi itu tak hanya berhak terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja untuk dijadikan hujah. Mimpi orang lain tak boleh. Tak, contohnya malam tadi kita ni dia, ya. Aku mimpi malam ni kenduri daging unta. Dia pun bagi tahu kau orang tak boleh. Kena cari juga ustaz. Sebab malam tadi aku mimpi, aku tidur lagu mana? Ni mula keluar sudah ni. Ada kan? Mau tidur lagu mana? Aku tidur, aku ambil sembahyang, aku basuh kaki, aku baca 3 kul, aku baca doa, kan? Adakah benda itu boleh dijadikan hujah? Tak boleh.
Tapi saya nak beritahu, kisah ini memang diriwayatkan nak tunjukkan bahawa mana boleh dalam Al-Quran berkata Inna Allah la yaghfiru Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang syirik kepada-Nya. Ya. Jadi kita tengok. Dan kita tengok juga, ya, saya nak kira kalikan, sebab mungkin kalau dia lama sangat lah. Kau boleh sampai permukaan ni? Kan? Saya tak boleh. Kan? Saja. Ya? Jadi kita tengok, bila kelahiran Rasulullah SAW tadi, benda-benda yang tak betul, habis jadi musnah. Itu dari sudut akidah. Kepercayaan yang telah tersebar dekat Parsi, di kalangan orang Majusi, dekat Rom, orang musyrikin, dan juga orang-orang jahiliyah Emirat. Maka pada masa itu juga cahaya mereka telah terpadam. Kita tengok dari sudut kehidupan manusia. Tengok-tengok bila lahirnya Nabi Muhammad SAW dan merepuk orang nak susukan. Tetapi berlakulah peristiwa kaum Bani Sa'ad datang setiap tahun untuk mencari bayi-bayi untuk disusukan. Tiba-tiba keluarga Halimah, kita kenal Halimatus Sa'diyah tadi, pergi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanya-tanya bapak dia dah tak ada. Kan bapak Nabi Muhammad sallallahu telah pun meninggal ketika Nabi Muhammad sallallahu berada dalam kandungan baru 2 bulan. Dah meninggal, tak ada apa-apa. Jadi Halimah pun pada dasarnya kan tak payah ambil lah, dia tak ada apa-apa. Macam mana nak bayar yuran susuan ni? Kalau kita sekarang yuran tarikah kan lah. Orang tarikah tak payah ambil, dia tak ada apa-apa. Nak bayar yuran lagu mana? Bagaimana nak membayar yuran, nak membayar upahnya? Keluar. Kemudian sampai di sebahagian perjalanan itulah akulah sudah hati. Rasa seronok tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi ambil balik. Dia pergi tadi bawa unta yang kurus. Bawa saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam unta yang gemuk sekejap. Dia pun rasa sihat. Balik ke Bani Sa'ad. Kan? Sebelum ini tumbuhan yang kering kontang, kambing tak keluarkan susu, kan? Akhir sekali semua menjadi membiak dan semuanya menjadi subur. Boleh? Nah. Jadi yang saya nak cerita-cerita ni slow-slow je. Yang saya nak bawanya di zaman ni, kan? Apa yang kita dapat dari sirah ni saya nak bawa di zaman sekarang, kan? Okey. Jadi sekarang ni kita dapati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu settle dari sudut akidah. Yang kedua telah menyempurnakan, telah menyelesaikan masalah-masalah dari sudut ekonomi. Itulah dari Rasul lagi baru kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan Nabi sambil lagu pergi miras, tak boleh lah miras sebab dia masih bayi. Tapi dengan keberadaannya, yang inilah yang dipanggil kelahiran tauhid. Ya. Sebab itulah kalau kita juga nak melahirkan seorang anak, maka masalah tauhid inilah yang kita kena settlekan. Ramai orang pergi settlekan ni makan ke apa. Penting bab makan tadi, tetapi bab ketauhidan, bab akidah dari pentingnya mengaji Quran, pentingnya berselawat, pentingnya bapa ini semasa isteri dia mengandung, dan selepas daripada itu sampai bila-bila menjaga solat jemaahnya, menjaga solat dalam waktunya, kan? Memberi sedekah. Sebab itu adalah lambang-lambang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi settle tak benda ni? Settle. Kita balik ke zaman kita ni. Kita balik ke zaman kita ada masalah apa? Sekarang ini baru dibuka jempurkan dengan masalah
K-pop. Nah, anak Melayu dipeluk dan anak Melayu memeluk. Maknanya memeluk dan dipeluk. Kegiatan berpelukan. Kecut. Jadi isu soal. Lepas tu keluar pula dalam WhatsApp satu artikel. Kan? Golongan mufti buat apa? Tidur. Golongan ustaz buat apa? Tidur. Dan kenapa mufti tidak mengeluarkan fatwa? Nah, nasib baik tak jumpa itu lah. Dah bagus dah tu. Apa komen tuan-tuan terhadap artikel tersebut? Kan? Inilah yang dikatakan orang yang jahil hendak berkata-kata. Apa suruh mufti keluarkan fatwanya? Mana nak keluarkan fatwa? Benda dah jelas halal haram, nak fatwa apa lagi? Yang pertama, bodoh yang pertama. Boleh mufti kata, hari ini saya nak fatwakan bahawa solat maghrib adalah wajib. Nah, tak kerana kita. Ya. Dan yang kedua, saya ingin memfatwakan bahawa babi itu haram. Ini yang saya katakan yang Nabi nak settle tadi golongan jahiliyah. Seumpama mereka ini hebat sangat. Nah, dalam masa yang sama, mereka ini telah menjatuhkan golongan-golongan yang selama ini duduk mengajarkan agama, menyebarkan ini. Maknanya mungkinlah ada seorang dua, tapi jangan dipukul rata. Kenapa dia tidak persoalkan ketika mufti, ustaz buat kelas nak? Kamu duduk mana? Datang tak ke masjid dan surat. Sebab ini sudah menjadi lumrah di akhir zaman. Bila membuat program-program pembangunan sahsiah, tak ada sambutan. Tapi bila timbulnya maksiat, siapa disalahkan? Nah, ini K-pop. Dan K-pop tu isu dia besar sangat lah. Kalau ustaz tu bengong, harus sangat siapa semua. Orang ni rendah nak surat khabar. Saya nak bagi tahu satu. Selama ni kita cara sejak zaman Piramli, kita duk berpeluk-pelukkan. Ada orang kecoh. Nah, bahkan pas satu CD, dua CD beli lah. Kalau cerita zaman ni, bila berlaku, nak boleh jadi editor berpelukan, berapa kali berpeluk? Ada orang kecoh? Tak ada tak? Tiba-tiba isu ini dah kita ditipu oleh musuh-musuh Islam. Itulah sebab kejahilan. Itulah Nabi Rasulullah. Seumpama kita ini diuji ada satu senarai. Sebelum daripada ni apa dia? I want to touch a dog. Nah, supaya orang pakai tudung juga. Sebab kita tidak memahami apa itu aurat. Kita ingatkan pakai tudung itu dah sempurna dan aurat. Dan kalau pakai tudung, bawah tu bagian ke mana? Dia tak tahu bahawa tudung itu hanyalah part of aurat sahaja. Jadi gitulah. Dan kita pun menjadi was-was. Kenapa jadi was-was? Nah, adakah betul yang pakai tudung ini betul-betul dia seorang Muslim? Kenapa kita nak membincangkan tentang simptom-simptom yang berlaku? Dan sekarang ni umat Islam heboh duk bincang pasal K-pop. Apa mak kita nak buat lagu mana teruknya budak tu? Tanya diri sendiri. Dah kamu Fatihah dah betul tak teruk lah? Orang duk buat pengajian tak pergi tu tak teruk lah? Orang duk hayal solat, lepas itu kamu tak pergi berjemaah tak teruk lah? Sebab kita memandang orang lain. Dan ini nak mengungkapkan. Sebab itu hari itu saya kena terima WhatsApp. Bila saya membuat satu komen, orang duk sibuk sangat pasal Wahabi, duk sibuk pasal Syiah, duk sibuk pasal Qadiani. Saya pergi dekat satu masjid, saya bagi tahu simple saja. Saya kata kita ni duk habis masa duk bincang pasal kesesatan Syiah buat apa? Duk bincang pasal Wahabi buat apa? Saya kata
Dia bincang pasal qadianiyah wahdatul wujud. Nah, buat apa saya kata? Kan? Kalau kita bincang untuk dia ini, kita ambil masa 3 jam. Maka 3 jam tadi sayangnya kalau kita berada, kita belajar ahli akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, sekarang ni kita tu kata kesesatan orang. Saya pun tanya dalam masjid tu. Lepas tu, ilmu WhatsApp, siapakah Ustaz aku? Adakah dia seorang Syiah ataupun Wahabi? Nah, bukan senang ya. Kita nak mengajar orang supaya berfikiran tu di level tinggi sikit. Jadi saya bagi perumpamaan. Saya kata, kita orang Islam ni lagu ni sebab tu kita tak maju. Saya kata, ini rumah kita. Saya kata, saya bagi simple je perumpamaan. Ini rumah orang lain. Ni gua ni. Tak buka lagi kan? Apa perempuan kan? Kita bangun, keluar saja rumah kita pada hari ni, kita perlu bincang pasal rumah orang. Kenapa meletak tingkat lagu tu nya? Berhadap apa tu? Kenapa kamu letak tingkat jenis tu? Orang tak pakai lah jenis kayu-kayu, orang pakai aluminium pakai. Nah, dia pun pergi tengok tan. Allah ni terijak letak. Cari belaka kesalahan orang. Dia pun paling kat rumahnya, tingkat rumah dia tak ada lagi. Dan tan rumah dia tak beli pun lagi. Faham tak maksud saya? Kita nak kata kesesatan orang, kita tak mantap lagi akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu dalam masjid hari itu, ni Maulidul Rasul ni saya nak ceritakan apa yang Nabi nak settlekan sebenarnya. Kan? Saya pun tanya dekat dalam masjid tu. Dalam masjid ni, siapa yang tidak pernah merunut, saya kata, tentang gaji yang dia dapat sekarang? Cuba angkat tangan. Soalan tak ada angkat tangan, termasuk saya. Nah, dan sebab saya bukan tanya kat tangan orang apa kan. Yang kedua, saya kata, nah, berapa orang dalam masjid tidak pernah merungut dengan anak isteri yang dia dapat? Cuba angkat tangan. Soalan hambuk angkat tangan. Saya kata, ujian pertama untuk menjadi ahli sunnah wal jamaah fail. Sebab di antara rukun iman adalah percaya kepada Allah dan qadar. Sebab tu hari ni orang umur, Allah anak demo okey lah dah. Anak kawan tak okey, kawan boleh anak jahat. Tak rasa, kan tak jadi ahli sunnah wal jamaah. Lagu mana? Lepas tu orang kata Syiah ini kahwin mut'ah. Mut'ah dalam bahasa Arab ni apa dia? Bersedap-sedapan. Saya kata kita pun ahli sunnah wal jamaah pun kadang-kadang kita ambil konsep mut'ah tersebut, walaupun tidak kahwin mut'ah. Saya kata, kenapa? Bila nak bersedap-sedapan dengan isteri, mulalah ya I love you, my lover, no, my brother. Tak, sebab orang lelaki tu drawer kat ini, mana ada drawer kan tak? Ya? Ya? Bila isteri kata sakit, Allah sakitnya, tak betul saya tak. Hari ni tak turun naik tak. Sekejap anak bising, lepas tu nak layan pula masak tak. Apa yang si suami jawab? Dah tahu dah sakit, pergilah makan ubat. Takkanlah reti nak makan ubat. Dan bukan aku. Sekarang ini kita nak menerima istilah itu ke, ataupun kefahaman daripada istilah itu, ataupun pertanyaannya sekarang ini kita nak menerima istilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul kita, ataupun kita nak menerima pengajaran daripada apa yang diajarkan oleh Nabi. Itu persoalannya. Jadi semua orang tanya, nah, mumuk kata nak boleh tu mumuk, boleh ni mumuk kan?
akidah ahli sunnah wal jamaah. Saya pun tanya lagi soalan. Ini soalan cukup saya kata. Dan orang duduk bergaduh duduk berdebat tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Mana? Tuhan itu berada di atas arasy. Kan? Saya pun tanya orang dalam masjid. Tuan-tuan yang jawab, saya tak tanya tuan-tuan ni. Bagaimana? Mana? Apakah pendapat ahli sunnah tentang ayat tersebut? Mung tengok aku tengok kamu lah. Betul ke kita ni ahli sunnah wal jamaah? Saya kata, kalaulah kita ini memang kita tahu, dia kata Syiah itu sesat, kita kata. Tapi bagaimana nak mengukur kesesatan itu? Sebab hak betulnya kita tak mantap. Kita sendiri pun protes. Kali ramai-ramai saya, patu hari itu sahabat saya daripada Kedah, Syekh, anak nak panggil misalnya untuk buat forum. Mana Syekh kat Kedah nak buat tajuk apa? Tajuk dia membongkar. Sedap tajuk tu. Membongkar kesesatan Syiah. Saya jawab simple, saya tak nak. Kalau bukan tajuk saya nak, iaitu memantapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Buat apa bazir masa berbicara orang? Dan lebih baik kita duduk siap kita punya nikah. Lebih baik kita duduk pelita, kita tengok comel, cap rumah kita comel. Bila comel rumah kita, tak rumah kita, tak payah kita nak kata, tengok rumah aku comel, tak payah. Orang akan tengok, oh cantik rumah dia, aku nak tengok. Pergi tanya, mau beli cat mana? Dah, mau beli color land lah. Dah, mau beli ICI. Dah mula. Kenapa orang tidak tertarik dengan kita? Sebab rumah dah cat lah. Kita tak boleh lagi kita ini sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Dah. Dan mana Maulidul Rasul? Inilah Maulidul Rasul. Nabi nak settlekan hari ini supaya kita berjalan di atas dasar yang benar. Apa dasar yang benar? Iaitu kita islah diri kita. Islah nafsak wad'u wa ira. Kamu bangunkan diri kamu. Kamu sempurnakan akhlak-akhlak Islam yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kamu berdoa dakwah kepada orang lain. Kadang-kadang kita duduk juga bini kita. Kadang-kadang kita tegur anak, mau berapa dah ngaji? Nah, aku beli Quran. Molek sekali. Berapa pula ngaji? Anak pun balik begini lah ngaji dalam hati. Musuh orang ngaji. Apa aku tak pernah ngaji? Ada betul. Nah, sebab kita ini banyak dakwah suruh orang. Dakwah ni bukan suruh orang. Dakwah ini maknanya menunjuk kebenaran kepada orang. Sebab itu Nabi SAW dia buat dulu. Bila orang tengok Nabi, Masya Allah, hebatnya Nabi Muhammad SAW. Jumpa orang senyum, jumpa anak yatim pergi peluk, pergi usap kepala dia. Sebab dia pun anak yatim juga. Kan? Jumpa orang susah, tolong. Jumpa orang nak hentam Islam. Sudah. Ada tak perkara itu berlaku. Ini golongan pertama. Nah, yang nanti nak settle, iaitu golongan apa? Golongan yang jahil. Sebab itu Sayyidina Umar berkata, aku tidak minta sekiranya orang Islam ini diserang oleh orang-orang kafir. Kerana orang Islam dia akan bangkit apabila dia ada keimanan yang mantap. Tapi aku sangat bimbang, Sayyidina Umar kata, apabila umat Islam ini tidak mengetahui jahiliyah, dia tak tahu apa yang dia buat itu merupakan benda yang jahil. Contoh, sekarang ini dah menjadi adat, kalau pak keduri kahwin dah wajib ada karaoke, kira okey lah. Dan percampuran antara lelaki dan perempuan satu. Bukan saling campur, tetapi itu diusahakan untuk bercampur. Bukan maksud saya bila keluarga ni begini, perempuan lelaki. Dah.
Tapi majlis ini diusahakan supaya bercampur. Itulah kenapa kan? Orang dalam mandi kena asyik tak? Kenapa ya? Nah, ini dikreatkan. Yang kedua, orang tak tahu jadi dia. Buat majlis macam ni. Dah sebut mudah-mudah je. Tak payah sebut banyak-banyak. Buat dalam majlis perkahwinan tu dah. Tengok-tengok ada meja VIP. Nah, kita pula yang membezakan orang nak. Jadi hak-hak kawan selama ni lah. Aku ni bukan VIP kesok juga. Tahu kata kesok. Dalam masa ini mereka buat kesok kan? Oh, tersentuh. Tersentuh. Dah. Betul je. Nah, macam satu kali lah, saya pernah pergi ke Kedah. Nah, daripada Salak Tinggi bawa kereta pergi lah hadir majlis perkahwinan dekat Kedah. Saya first time bawa kereta pergi ke Kedah. Kan, kita balik ke Kelantan okey, 8 jam. Sebab tahu tak, sebab jalan macam ular tau. Ini naik highway, tak siapa-siapa kata jauh kan. Akhir sekali mengajuk hati tidur kat Thailand. Tak apa, pukul 4 kali kita bangun, kita tak balik. Jauh rupanya kita hendak. Tak nak kata kaminya, tak sama-sama juga. Psikologi, kalau kat Kelantan tak apa, nak 8 jam pun. Kejap-kejap, psikologi balak kan. Kejap-kejap corner lah. Kita dah tahu lah. Sampai pergi dekat kenduri besok. Tersalah duduk dekat meja VIP. Satu keluarga saya ni dengan anak-anak tahu lah kereta api itu taklah panjang mana, sederhana panjang lah. Kan? 6 orang cotek-cotek nak bawa lah. Pergi duduk. Ada seorang datang kan, bang kena pergi tak? Ni meja VIP. Lagu mana rasa tadi dia nak bawa kereta lah. Pergi-pergi kena Allah pada Allah. Kan? Kalau ajak saya pun dapat. Saya kata, awak ni mana? Duduk, biar saya jawab. Jangan bangun saya. Nah, awak ni mana? Sebagai seorang isteri, tahan duduk. You tak boleh nak meja VIP. Nah, mana kita boleh beza-bezakan yang kita kenal, yang kaya-kaya bagi bunga telur, yang tak kenal bagi gula-gula 2 biji. Kan? Inilah yang majlis itu nak meraihkan kita gembira tapi orang lain berduka. Rasa kesok tadi, rasa tersentuh tadi. Ini di antara kejahilan ini patut merenjis di bibis. Nah, ditepungilah tawa kan. Tengok hak pergi renjis, apa yang boleh-bolehnya bersalah. Malah ada yang curigai pula. Tak minta fatwa. Nah, kan? Ini yang dipanggil man lam ya'rifil jahiliyah. Itu dari sudut hidup Nabi nak settle. Itulah kelahiran Rasulullah SAW nak settle macam ni. Yang kedua, sini saya bagi contohnya. Orang azan, hayya 'alas solat, tak lari untuk kita. Lepas hayya 'alas solat, kamu datang, hayya 'alal falah, kamu berjaya. Patut tarik panjang. Hayya 'alal falah. Takkan kita nak ubah rentak dia as-salatu khairun minan naum. Buat meeting lah tu kata pula tu bila mari mana tu. Nah,
Iaitu manusia jahil. Dia tidak tahu bahawa apabila diseru oleh Allah SWT, dia kena datang. Ini masalah kejahilan. Dan ada orang pelik, kena datang berjemaah ke? Kan Imam Syafi'i tidak wajib kan? Oh, mana anda? Kan? Dia bertaraf sunat muakkad. Imam Syafi'i kata, dah dia pernah sunat ke? Baru nak bagi. Bila manusia itu jahil, apa yang berlaku dalam kehidupan pada ini? Masjid dan surau tidak diimarkan. Itu di antara benda-benda yang jahil. Satu golongan yang Nabi nasihatkan. Maknanya ada 4 golongan lagi. Dia masih golongan. Ya? Golongan yang kedua, setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, saya pun dah tukar-tukar. Dulu saya sebut dia lah, kan? Golongan musyrikin. Apa makna musyrikin? Iaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ini? Di antaranya adalah golongan Yahudi, golongan Nasara, dan golongan-golongan yang lain yang menolak kitab-kitab mereka. Sekarang ini apabila diketahui bahawa Nabi Muhammad SAW membawa risalatul tauhid, iaitu satu risalah yang akan memimpin dunia, maka musuh-musuh Islam pada hari ini cuba untuk memadamkan cahaya Islam. Apa dia? Yuriduna yutfi'u nurallahi bi'afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Nah, banyak ayat yang kan? Dia cuba padamkan. Aku tak akan benarkan akidah yang mengatakan Allah ini esa bertapak di atas muka bumi ini. Apa maknanya? Mereka akan memusuhi umat Islam apabila mereka saja sebut yang disebut dalam firman Allah, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Tidak mereka itu dimarahi, tidak mereka itu dimusuhi, kecuali mereka itu menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Kita. Dia orang tak nak kita ni, orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak nak menggunakan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka yang digantikan dengan sesuatu yang disebut sebagai ideologi. Jadi sekarang ini akidah dan ideologi merupakan dua perkara yang sangat bertentangan. Kita pun tanya kita pada hari ini, adakah kita ini berakidah ataupun kita hidup dengan ideologi? Tanya ni. Apa makna ideologi? Setiap ibadah syariat yang Allah syariatkan, kita ideakan dia, kita logikkan dia. Contohnya solat subuh tadi, kita logikkan dia. Kalau aku baru solat subuh lah, nanti dekat jabat ngantuk. Padahal ada bangun solat subuh, dia belum tidur kat jabatnya. Tadi aku tidur lewat pukul 2 pagi. Dah, takkan cukup kalau nak bangun pukul. Kata sekarang sini, dah 2 minit kalau sana subuh. Dah, sini awal sikit. Kau sama je. Sebab keluarga itu. Kan? Saya silai selalu kan. Kan? Dia rasional kan. Maka Allah pun balas, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Tidak ada bagi orang mukmin yang lelaki dan juga perempuan, bila Allah mewajibkan sesuatu, Allah dan Rasulnya mewajibkan sesuatu, tidak ada lagi pilihan baginya. Kita nak tunggu ideologi itu disebut demokrasi, kita nak tunggu waktu, ataupun nak sebut sosialisasi, komunisme, tak payah. Sebenarnya sekarang ini manusia banyak berideologi dalam kehidupan dia. Dia buat mengikut pertimbangan sendiri. Ya Allah suruh bangun subuh, bangun je lah. Buat apa nak fikir-fikir lagi ya?
Lepas tu manusia pun mempersoalkan, teruknya ni kepok, teruknya ni bodoh lah ni kan. Pergi pegang anjing dan sebagainya. Memanglah dia teruk. Sebab dia pun rasionalkan dengan diri dia. Aku sekali ni dia nak peluk orang Korea pun 4-5 hari 5 tahun sekali. Nah, hak pegang anjing masa ni lah kita pergi ramah-ramah. Aku nak pegang seorang malu. Kita buat majlis ramah-ramah, pakat dia pegang anjing belakang. Maknanya dia juga rasionalkan. Yang tak pergi solat subuh juga rasionalkan. Kalau tak rasional macam mana? Dah hukum kata haram. Nak tebing buat apa? Tebing tahu tebing? Bukan tebing seperti awal dengan tebing. Kan tak kan? Maknanya kita ini apa? Bentar juga. Kita pergi berusaha untuk buat apa? Kita usaha buat tu kenapa? Maka berlakulah di sini dah. Kita pun kena soal diri kita pada hari ini Nabi untuk kita ini tolak benda-benda ideologi ini. Siapa yang memperkenalkan ideologi ini? Kalau di zaman Nabi orang musyrikin, orang Yahudi, orang Nasara, kan? Sebab tu dia pergi dekat orang ni. Kamu nak ikut dia orang macam Nabi Muhammad ni, orang gila, kamu dapat apa? Dah. Sekarang ni kamu nak hidup dengan betul, mu tak nak dengan dia. Tak sama. Ditakut-takutkan dengan harta. Maka idea pun dah mula betul-betul aku ni anak orang. Nah, lebih daripada Ustaz Teku lagi tak? 9 orang. Kalau aku orang gaji lagu mana? Manusia diuji dari sudut pemikiran dia. Sedangkan yang mencukupkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sebaik kita kena tanya. Nak banyak ke nak cukup? Ada tak banyak tapi tak cukup-cukup. Ada tak dapat tak banyak tapi cukup. Dah, poni engineer kapal selam tau. Kapal terbang pun banyak dah menyelam sekali. Dah, jadi kena buat dua engineering dah kan? Kena cari juga engineer kapal selam kan? Dah. Kita tengok tiba-tiba hak kerja tukang sapu, hak kerja tukang kebun di rumah kawan nak buat apa? Nak buat kenduri. Kenduri apa? Kawan nak pergi umrah tahun ni, baru sinar mata. Aku jadi engineer tak boleh pergi umrah. Dia tukang sapu boleh pergi umrah. Sekarang ni nak cukup ke tak banyak? Dah. Berlaku dah. Berlaku. Sebab apa? Sebab masalah keyakinan. Aku nak bagi sedekah, aku bukan ambil banyak, nak bagi ke orang banjir. Sebab orang banjir tu lah. Cuba baca kitab Hidayatul Hidayah. Ada sini musuh-musuh Imam Al-Ghazali. Ada juga ni. Tak kita bagi siapa lah. Siapa itu Imam Al-Ghazali? Yang menyebabkan nak ambil kata-kata dia. Dah. Apa tak tanya lagi pula. Kan? Dan 5 perkara yang kita mesti segerakan. Apa dia? Orang banjir itu kelaparan. Yang pertamanya memberi makan kepada orang yang lapar. Tak boleh tanggung. Ingat tu? Orang banjir lapar, rumah tak ada, apa tak ada. Orang minta di rumah, tak payahlah tengok Allah, aku dah boleh pergi dah berharap siap biasanya duk beli beras basmati kan. Taj Mahal lah. Hari ni dah bayar lepas mati lah, lepas hidup pula. Hak sana perlukan makan. Kena segera. Gitu juga kalau anak-anak nak minta air, nak air, mak nak air, jangan tunggu-tunggu. Itu Islam dulu. Dah. Yang kedua apa dia? Bila anak muda, perawan atau anak tara nak berkahwin dalam keadaan yang mengikut syarat, jangan tunggu-tunggu. Nida dia nak ngaji dulu. Kan bahasa orang lain, bahasa mana lah. Pada cakap saya ada saya lain. Awak ni tak balik ni dah.
Ni nak ngaji dulu kawan pun tunggu ngaji 3 tahun tunggu. Lepas habis 3 tahun dia nak buat master pula. Lepas buat master nak buat PhD pula. Allah Akbar. Kena segerakan. Yang ketiga, bila berhutang kena segera bayar. Nah, yang keempat, bila ada jenazah segera kebumikan. Dan yang kelima apa dia? Bila ada wasiat-wasiatlah hendaklah tunaikan segera. Jadi sekarang ni orang bagi nak bagi makan dah, bagi makan kaya. Okey. Sekarang ni bab yang golongan kedua masalah syirik. Ada tak dalam diri kita? Nak tahu kita ini walaupun tidak disebut musyrik, nak tahu kita tanam pada sifat syirik dalam diri, cek suruh besar. Kalau masih lagi nak tidur, masih lagi nak menjawab, nah, bila timbul isu K-pop, jangan sing. Kita tidak ada kekuatan. Nah, lepas ni dulu timbul dah isu K-pop kan? Dulu K-pop datang, tak perlu kan? Hak ni datang, perlu kan? Macam zaman kita dulu lah. Dulu masa saya, Akromi datang sekor je sini. Dah, dah. Ingat tak? Zaman saya dah. Tahun 1978 dia satu kan? Balik-balik tengok Hayata Bika Akromi. Dah. Ingat kata adalah kita menguji dengan kayu juga apa. Hayata Bika Akromi. Zaman akhir-akhir ni, yang bawa habis dalam mara dia. Akromen taruh, akromen tiga kan? Gitu juga dengan siapa? Nah, ni mungkin dia datang berpeluk-pelukan cium. Besok dia datang mungkin dia boleh membokehkan anak kalau kita. Ni sebab apa masalah ni timbul? Sebab ramai di kalangan masyarakat kita menghidupkan jiwa musyrik. Nah, memilih buat pilihan sendiri, ideologi dalam bab ekonomi. Itu juga Allah kata dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tapi dalam dunia bisnes kita ambil sistem kapitalis. Sedangkan dalam Al-Quran adalah sistem akidah. Kapitalis adalah ideologi. Nah, Allah kata kamu nak jual belilah apa saja, asalkan jangan ada riba. Tengok hari ni orang nak buat bisnes apa-apa pun kan, kadang-kadang di dalam bisnes itu ada riba. Mana Ustaz, saya tak ada riba pun. Dah pergi buat modal, pinjam duit bank kan, pinjam duit bank. Kalau Islamic system dia panggil apa dia? Service charge. Sudah istilah dia kan. Maka kita pun, bukan kita, demo kan. Mana develop bisnes dari sudut duit riba. Sebab itu makin Allah bagi banyak duit, ada semua orang makin bagi kereta besar. Sampai nak beli bas dah, sebab tak tahu dah ini apa kereta nak beli kan. Tetapi lalu duduk dekat masjid pun, dekat surah pun yang tak berhenti. Itulah kalau kita nak uji hasil kita ni berkat ke tak berkat. Yang berkat itu setiap apa yang kita dapat, setiap masa, setiap ringgit, setiap wang yang kita dapat, semuanya akan digunakan untuk mencari redha Allah. Ni tiba-tiba Allah SWT bagi semua sekali, cuba untuk bermegah-megah pula. Sebab itulah dikatakan kalau kita ni ada CCTV lah, kita letak CCTV, kita pun tengok kita. Kalau kita tak pergi dekat checkpoint, bila tiba masanya lah, oh tuan-tuan, saya sendiri pun kata kita ni hidup macam orang gila, duk kerja tu kerja ni lah. Orang duk azan pun kita tak mengerti. Kita kerja apa sebenarnya? Yang tu Nabi nak settlekan. Sebab sebelum kelahiran Nabi, manusia ini hidup nak bermewah, hidup nak bermegah, hidup nak kaya, hidup nak rasa hebat dan sebagainya. Nabi nak settlekan, kamu kena kembali pada Allah. Ini golongan musyrik. Kadang-kadang bab mesyuarah.
Memanglah sembahyang zuhur itu dikatakan panjang masa dia. Tapi kadang-kadang sebab mesyuarat, start mesyuarat pukul 12, pukul 4.30 baru siap mesyuarat. Nah, ni ke mana ni? Termasuklah dekat sekolah-sekolah yang mendidik anak kita. Cikgu mesyuarat. Nah, lepas tu tak berani pula nak keluar. Walaupun dia itu bertitle ustaz ataupun ustazah. Nah, cok ustazah. Saya ustazah kan. Tak ada orang berani. Lagu saya maknanya kita ini memperhambakan diri kepada kehidupan dunia ini. Dan itu ujian Allah. Nah, sebab apa? Nak didik anak-anak, nak didik anak-anak kan? Termasuklah ibu bapa. Kalau bapak yang dah hina, kalau orang azan maghrib duduk rumah tengok movie dengan anak ataupun duduk tengok bola, pulang balik kan. Sebab ada Astro ke pulang balik tu? Astro beyond lah. Kau Astro bengok. Kan? Kan? Sebab tu kalau tanya saya Astro ni bagus tak? Kalau pakai Astro sini. Nah, saya kata Astro ini seperti Arab. Padanya kebaikan, padanya mudarat. Tapi mudarat dia lagi besar. Kalau boleh, tak bayar Astro. Tak nak kena bayar, duk cari PT, duk cari duit, bulan-bulan nak kena bayar Astro lah. Ambil package Beyond, ambil package Mustika, kan? Package apa lagi ada? Tengok-tengok nak infak pada hari Jumaat dah orang 1,000 orang. Pendapatan surau masjid dah hanyalah RM300. Memang juga sekali mikir kita nak. Astro siap dia kecil-kecil. Dah 1 bulan kalau ada jemaah ini, bukan jemaah masjid ni kan. Ni surau desa dia kan. Ni surau desa Luka kan. Ni desa Luka punya ni kan. Ya. Tu orang dia Luka ada kan. Ada 1,000 kan. Tengok kutipan surah 300 lebih. Bayangkan 1,000 kan. Astro minta bayar hak asas dia. Berapa ni? 39 ni lah. 1,000 kan. Berapa Astro dapat? 39,000. Sebab tu matematik ni penting untuk beribadah. Dia kena 3. Dia songong. Surah masjid untuk tujuan Allah Subhanahu Wa Taala dapat 300 lebih kali dengan 4. Sebab Rasul dia sebulan sekali lah. Dia 39,000. Kita dapat 300,500 kali dengan 4. Baru 1,400. Saya nak bagi tahu bahawa dari sudut ekonomi pun orang Islam sudah kalah. Sebab kita tak sempat nak fikir. Ni lah Nabi nak ajak ikut. Kita nak dahulukan masjid tentang agama. Kalau kita nak dahulukan kegembiraan dan nafsu syahwat kita. Lepas tu kita nak kata kita ni ahli sunnah wal jamaah. Dan apabila orang duk hentak kita, jahatnya orang dah. Buka pindah masing-masing. Tapi jangan tarik pemenang dia lah kat Astro. Saya nak foto dah. Sebab memang rumah saya dulu Astro. Tak, saya pun tengok anak saya balik Power Ranger. Balik gitu. Berjadi mana budak ni dah. Kan? Sebab kita ni dah sama dah. Cuma panggil saya sama. Kan? Kalau panggil tuan sama kan? Saya duduk dah lah. Hari ni dia saya. Kan? Balik-balik nak cerita pasal tombak dah. Bintang kecil dah. Lepas tu masuk ke lawak Raja Lawak. Tak puas hati dengan Raja Lawak, Maha Raja Lawak pun. Lepas tu legenda Raja Lawak, hidup lawak kata. Nah, lepas happy lah ya. Dia komen penyanyi lah. Oh, mananya hebatnya komen untuk ajak orang terkata ni. Your pitching is wrong. Pitching.
Dia kena lenggu kita sikit lah. Dan kawan dia lewat Bismillahirrahmanirrahim. Siapa tengok pitching dia? Nah, huruf ba tak sebut betul lah. Huruf ha tak sebut betul. Mana pitching-mempitchingnya? Tak ada orang nak tegur. Sebab tu saya nak gambarkan kehidupan kita pada hari ini dah. Ni baru bukan demo ni. Kiamat tak lagi. Tak lah kan? Lah kan? Kita nak gambarkan kehidupan kita pada hari ini. Pukul 7 apa kita tanya sekolah. Sekolah lagi pun nak dapat kampus dia kan? Lah kan? Nak dapat kampus saya dah tahu lah. 7.20 kena masuk sekolah. Kita pergi hantar anak pukul 7. Pukul 1 suku balik mengaji. Kalau anak kelek buku dekat lah. Ni nak bagi gambar. Malam ni kita sama-sama fikir ya. Balik mandi. Kalau kita bapa ada sediakan makan, air, baju apa semua ni, pukul 2.30 pergi hantar balik anak sekolah agama. Anak pun balik pukul 5.30. Anak agak-agak balik. Sallallahu ala Muhammad. Tak ada. Dia pun kita kali 5 betul. 7 suku sampai 1 suku. Berapa jam? 4 jam, 5 jam tau. Tengok pukul 2.30 sampai 5.30. 3 jam. Bermakna anak kita diajar 7 jam langsung tak memberi kesan pada dia. Extra ajar kita, anak kita kecil Power Rangers. Sebab tu dia sebut. Dalam sudut pendidikan, siapa yang percaya pada ini? Kita dah kata kita dulu. Dah. Saya dah cerita satu je masalah tadi. Masa tutup rupa-rupanya nak ceramah tu je. Ni dia berbual-bual mesra. Dah. Bagi tahu. Nah. Sekejap je. Dia ajarlah kita setengah jam. Ingat. Kalau lagu Atomic, lagu Jepun, yang belajar bahasa Jepun 2-3 hari ingat. Lagu Doraemon tu kan. Saya pun ingat masa budak SD dulu. Lagu ni semua dah. Akhir sekali Doraemon pula. Dari sudut pendidikan. Nah, ini saya bagi fenomena. Kalau menuntut lagi, bagaimana kita nak settlekan? Inilah kelahiran Nabi. Kan? Dari sudut ekonomi, kita ini duduk begitu begini dan sebagainya. Nak bisnes, orang Islam, orang Melayu ini tanya, bila ajak dia bisnes, untung berapa? Dia dah tahu bahawa bisnes itu merupakan tuntutan fardu kifayah. Jangan tanya untung dulu. Sebab itu orang-orang yang faham falsafah bisnes, dia tak tanya untung. Tetapi dia tanya setakat mana barang aku ini boleh memenuhi keperluan masyarakat. Dan tuan-tuan ingat tak merupu ikan? Saya pun lupa nak bawa tak? Merupu ikan ya? Kau budak tu menelak tak? Saya ingat masa saya belajar 1 tahun 78 dulu, budak tu menelak tak? Sampaikan hari ni tak bangun-bangun. Nah, kenal tak merupu ikan? Nah, saya takut saya cerita-cerita tuan kan tak kenal lah. Saya kali selama saya nak bawa kan. Merupu ikan lah kan. Dan masa dia jual merupu tu untuk berapa sen? Nah, masa saya dulu 5 sen yang merupu ikan tu. Ada sini aku tanya untuk berapa. Sekarang ni merupu ikan lah. Dia ubah sikit dah. Budak tu duduk atas plastik ataupun tilam tak berapa selesa. Sekarang ini dicap putih tilam dia. Merupu ikan. Tokel dia tu jutawan syekh. Kenapa orang Islam tidak sedemikian rupa tengok pada hari ini dalam bidang ekonomi? Kalaulah orang Kelantan, orang faham minta duit, aku nak duit ni, nak ambil duit lain.
Sebab kita duk tanya dalam bab perniagaan ini, duk tanya untung ke tak, untung ke tak. 5 tahun dah duk tanya untung ke tak. Buat dah lagi. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW kenapa berjaya. Setiap perintah yang ada dalam Al-Quran, Nabi Muhammad menjawab dengan perbuatan, bukannya menjawab dengan perkataan. Allah suruh dia sembahyang, dia sembahyang dengan perbuatan. Allah suruh bayar zakat, dia generate income, dia kembangkan income. Tak sehingga masyarakat Islam tak ada hak miskin. Kita ni asyik duk bertanya untung ke tak, kan? Jangan terjemah bahasa Inggeris, kan? Untung ke tak, untung ke anjing tak. Bukan itu, kan? Untung ke tidak. Nah, 5 tahun dah. Takut nak berniaga kali depan. Dan kita tidak mengkaji dah. Hari ini, kita pergi ke nilai square. Dulu kita kenal Masjid Putra. Sekarang ni, kita tengok siapa Pak Sengih dulu yang welcome kat kita. KFC. Nah, tinggi ke atas. Benar, kita jumpa lempeng nyo. Dia punya lambat macam tu lah. Sedangkan pizza ni hanya kau buat lempeng tu je. Nah, sebab kita nama lempengnya. Lempeng tau, lempeng bukan lepah tau. Lempeng ya, lempeng. Lempeng nyo ni kelapa, kan? Dah. Pancake nah. Bahasa dasar dia pancake, kan? Saya punya bahasa dah. Okey. Jadi kita tengok dari segi bisnes. Kenapa mereka berjaya? Ada banyak sebenarnya saya nak simpulkan sekejap lagi ni. Jatuh salah, kan? Jatuh salah. Saya kira salah lah, kan? Pakai Facebook follow ke kan? Lapornya dua-dua salah, kan? Okey. Dari sudut ekonomi, fail. Dari sudut pendidikan, fail. Dari sudut kebudayaan, kita dulu budaya kita pakai baju Melayu lah. Bersopan santun, nak apa pun tak cakap kasar. Kalau pergi dulu berpantun lah, lagi minta anak orang tau. Lepas tu bawa ke mana? Bawa siri tak? Tak payah tanya lah. Siapa tanya pun bawa siri buat ke apa? Betul. Sebab kalau dulu tak ada orang sini memang nak pergi minat. Dan dia bawa sampai kali ni. Pakaian pun bersopan, pakai baju kubu, pakai ni longgar belaka tau. Tengok-tengok hari ni mana pakai. Perempuan buka aurat, lelaki buka aurat. Lelaki dia kata dia tak buka aurat sebab dia pakai seluar panjang. Tapi dia dah sedar dia pakai seluar ketat. Ni salah anggap. Bila sebut bab aurat, orang puan lalu dah hak lelaki kadang-kadang semaya pula. Benar tu nak pekok. Satu lagi kalimat translator. Pekok, nak pekok. Apa? Nak payah. Kalau jahit itu, dia lagu. Pakai data-data bersujud, data-data sinilah. Kalau ngaji pekok tak ke mana? Terdengarnya aurat batal solat. Itu pun tak apa lagi. Pergi solat subuh, malam solat sujud sajadah, kan? Tanzilun kitabina raiba fihi min rabbil alamin. Am yakuluna iftara. Pada belakang kok pejam mata. Tidur. Ni macam lihat sambung lagi. Bukankah tidur itu membatalkan solat? Nah, dia tidur, kita ada sebelah yang kita tengok dia tidur. Betapa tidak pakai dalam bab ibadah. Kadang-kadang bunyi. Mana roh suara sedar-sedar yang jadi pula. Dah saja kau pakai bos. Nah, maka boleh simpulkan ni apa yang saya nak cakap ni. Kenapa kita jadi begini?
Ada. Kan? Kita nak tengok dari sudut apa lagi? Nak tengok tadi budaya, pakaian, pendidikan, kita tengok bagaimana. Dan kita tengok hari ini musuh-musuh Islam. Tadi ada berapa dah? Yang ketiga kan? Mana poin tak tahu tak? Kan? Kita bincang musyrikin tadi kan? Kita bincang apa lagi? Orang jahil kan? Ini nak masuk peringkat orang-orang Yahudi juga. Ni sebelum pelayanan Nabi ni lah kehidupan yang saya nak gambarkan berlaku di dalam kehidupan kita pada hari ni. Sejak ni baru kita dah settle. Cuma kita nak gambarkan supaya kita mengetahui ya, sebenarnya kita sangat memerlukan petunjuk daripada Nabi. Kita tak boleh tinggal walaupun sinci, walaupun sah, tak boleh. Golongan yang berapa dah? Keempat, Yahudi. Yahudi ni dia ada kitab daripada Allah SWT kepada nabi-nabi mereka, Bani Israel. Tapi mereka letak kitab mereka membuat kitab sendiri. Inilah yang dinamakan ideologi. Hari ini bila orang nak berpolitik, orang guna ideologi. Demokrasi, autokrasi, komunisme, liberalisasi. Letak wa antum syura baik. Syura ni letak tepi. Okey. Dari sudut berekonomi, Allah kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Letak tepi. Ambil ekonomi kapitalis. Siapa yang ada modal, dia makin kaya tanpa melihat orang-orang yang miskin kat bawahnya. Ekonomi kapitalis. Bapak biasa dengar tak? Biasa dengar. Kan? Kita ambil ekonomi kapitalis. Dia ada ekonomi komunisme. Semua hak disamaratakan. Lepas tu, bak zakat macam mana? Tak cara. Jadi sekarang ini ramai orang dikatakan Melayu pada hari ini, dia letak kitab Al-Quran sebelah, dia hidup dengan ideologi. Berlaku tak zaman sekarang? Berlaku. Berlaku tak pada kita? Kalau berlaku, bertaubat. Selama ni aku duduk bisnes, selama ni aku duduk bekerja, tapi hak kepada agama tak ada pun. Gaji 3,000 tapi tak pernah pun diportionkan. Kita tak pernah pun tak dibuat satu peruntukan untuk haji kepada masjid dan surau. Tak ada pun untuk fisabilillah. Mana kalau ambil 5% pun cukup tak? Ambil 1% pun cukup tak? Sebab Allah bukan nak banyak. Allah nak banyak berapa? Sebab perbendaharaan semua milik Allah. Kan? Cuma Allah nak tengok bagaimana kita mengendalikan rezeki yang telah diberikan. Kadang-kadang orang yang mengaku contohnya ahli sunnah wal jamaah tidak faham. Tak faham macam mana? Bila anak balik sekolah, kasut anak pun hilang. Anak takut nak bagi tahu. Apa? Sebab perangai kok dia lalu tu tak. Tak boleh kalau bapak duit. Kasut hilang. Bulan pakai hilang tak? Mula dah anak dia apa juga lah. Kan? Nak bagi alasan macam mana? Tengok-tengok bagi tahu pula kasut hilang. Kok dia pun kok. Mungkin yang aku kerja bulan-bulan, setiap hari aku bangun pagi ni dengan nak cara ke kasut mu je. Fail lagi akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan kita belajar dah. Ketika anak itu 120 hari 4 bulan rezeki dia ditentukan dah. Jadi hak dia hilang kasut tu bukan pergi sekolah belajar menghilangkan kasut. Tetapi kasut dia hilang. Dia nak contoh saja ni. Sebenarnya rezeki dia, itulah rezeki dia, kita kena beli. Tapi rezeki dia diturunkan melalui gaji kita.
Itu juga bila isteri sendiri-sendiri kita lah. Lo ni orang tak makan, dah duduk bawah. Dah pakai dia apa? No. Orang pakai tudung jeruk. Bawah sikit, jeruk mahal sikit. Kalau ada duit, dah payah nak kata kita perlu dah. Perlu kita tahankan diri kita daripada duduk berbuat-buat dekat kedai mana-mana. Dah minum teh Jawa setangin. Nah, untuk beli tudung kepada isteri beli. Nah, gambar Allah berkira-kira. Tudung tinggi-tinggi banyak. Allah tudung dulu boleh pakai lagi 10 tahun. Isteri nak tarik pun takut. Takut apa? Locok. Nah, tak salah. Jangan kerek. Biasanya orang yang kerekuk ini dia asyik menghadapi keadaan ketidakcukupan. Nah, kalau anak tu seronok, kalau dia buat balik apa-apa tak, Nabi tolong tak? Dia Nabi balik, Nabi bawa sesuatu buah tangan. Buat apa bawa juga buah tangan, tapi buah tangan dia tu sendiri. Lepas ni buah je. Kan tak? Dah ya. Anak pun gembira. Kan ada hadis, siapa yang menggembirakan orang mukmin, anak dia ada dosa syirik, menggembirakan orang mukmin, Allah akan menggembirakan dia. Dah. Kenapa sedemikian rupa? Sebab hidup dengan ideologi. Ni buang kita. Banyak orang Yahudi ada dalam diri. Nabi kata dah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di sisi kamu adalah orang yang paling baik dengan isteri dan keluarga dia. Aku adalah orang yang paling baik dengan isteri aku. Sebab tu masa dia nak mati, masa nak wafat pun Nabi kita lah sempat lagi bergurau dengan Aisyah. Dia tahu dah dia nak wafat. Nah, tapi sempat lagi bergurau. Dan betapa kita inilah kalau nak tengok dari sudut apa yang Nabi itu sarankan jadi masalah, kata tengok isteri pun tengok suami apa ni kan, dok macam suami orang lain. Abangnya ada ego kan, mula dulu kan apa ni dah macam suami orang lain lah. Tengok suami, nak sebut nama kan lah, takut terkena tak kan? Lala ada nama Lala? Tak ada nama. Dulu memang orang tak ada angkat kan? Tak macam suami dulu. Nah, tengok tu setiap bulan dulu pakai baju baru sama. Saya 5 tahun dia baju tunda je. Cek rupanya ikut kat kredit dah bayar suami dulu. Jangan banding-bandingkan. Sebab tu kita ahli sunnah wal jamaah, apa yang ada di hadapan kita adalah peluang untuk kita menduduki mendiami syurga Allah. Tapi orang tak faham. Duduk banding-bandingkan. Apa yang Allah bagi, itulah takdirnya. Siapa kat hidup atas muka bumi ni nak benda tak elok? Nak kekurangan, nak kemiskinan, nak kebodohan, nak kejahatan, tak ada. Tapi bila Allah dah takdirkan, maka dia adalah di antara asbab supaya orang itu bersabar dan orang itu akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini golongan yang keempat. Inilah golongan orang yang buang kita hidup dengan ideologi semata-mata. So checking bila nak checking, esok solat subuh. Dan nak solat subuh lah ke mana ustaz? Ceramah pun tak habis lagi. Kan tak? Dia nak tidur masa mana? Kan tak? Ya? Oh, patut tidur dah nak bangun subuh esok tak? Kan? Dan dia hari tidur. Ada Cek. Kalau ada masalah tu,
kita punya keimanan ketauhidan problem. Ya. Dan golongan yang kelima, ya, golongan apa dia? Orang-orang Nasara. Ambil separuh, hak mana bersesuaian dengan dia, dan kemudian dia tolak yang mana dia tidak berkenan. Dalam Al-Quran ambil apa? Fankihu ma qaba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Maka kahwinlah perempuan itu 2, 3 dan 4. Oh, ayat ni sama. Ya. Bila Allah kata kan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam qisas itu ada kehidupan bagi orang-orang yang berfikir. Aku tak nak qisas. Allah kata, az-zaniyatu wal-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, penzina lelaki, maka sebablah dengan 100 kali sebatan. Dah bicara dah. Kudu dizulim. Mula. Jadi ada tak perangai dalam masyarakat Melayu pada hari ini ambil separuh, buang separuh? Ini sebab kelahiran lagi. Kenapa buat ni? Sebab tak yakin dengan Allah. Hudud-hudud ni perkara ke-10. Masya Allah. Hak cakap ni siapa? Ada doktor pula depan ni. Ustaz Jah. Kita mesti melihat kepada perkara-perkara yang besar-besar. Itu bahasa kerana sebab saya akan besuk. Kan? Tidak ada sebab salah. Cakap datang duduk dalam negeri kerana. Jadi saya kompak pada bahasa. Dan masalah wuduk ni masalah kecil. Tengok lagi ni. Dan masalah wuduk masalah kecil dia kata. Perzinaan ke apa? Hari itu dibaca khutbah kan? Dekat negeri Selangor dah beberapa masa yang nampak telah dibaca khutbah bahawa anak luar nikah itu adalah seramai 178,000. Kecil je tu Ustaz, angka dia tak sampai 1 juta lagi. Kalau 178,000 sejak tahun 2008, itu perancangan yang dibuat oleh dan majikan apa tak kan? Anak luar nikah yang tidak ada pembelaan. Maknanya kena kali 2 orang yang berzina. Tak ada orang zina seorang. Nak tunjuknya pincangnya masyarakat pada hari ini. Sebab apa? Ambil separuh, tinggal separuh. Nah, jadi kelima-lima golongan tadi ada tak dalam masyarakat kita? Ada. Persoalan yang kedua, adakah kita terlibat dengan mana-mana satu golongan yang 5 tadi? Orang lain kita tak saja. Saya bagi satu gambaran situasi itulah yang Nabi nak settlekan. Sebab itu kita tidak boleh meninggalkan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Maka dengan sebab masalah-masalah yang berlaku tadi, apa rintitannya dari sudut ekonomi? Digambarkan Bani Sa'adah hidup di dalam keadaan kegawatan. Dan hari ni orang tak gawat. Bunyi je gaji 5,000 lah. Tapi dah sebab tengok duit tadi tak? Sebab perbankan internet. Dah 5,000. Tuan-tuan, RM5. Tinggal tu ATM je. Dan kalau CIP RM10 lah. Kalau member boleh nak ambil belaka lah kan. Sebab member tak berani sebab 5 kan. Ambil lah belaka. Boleh dah kan lah. Sebab tak sempat tengok duit bila ni. Bermain total transfer. Bil api berapa? 500. Sebab ekor belaka.
Tu yang tak pandai solat subuh ada sebagian mereka. Sebab orang suruh baca 3 kul sebelum tidur. Dia dah ambil remote, kul. Memang kul tidur lah. Nah, B500 garuk kepala. Anak dengan PlayStation. Nah, Moga. Tengok gaji 5,000 tadi tidak mencukupi. Semuanya dibebankan ke dalam fisabilis syaitan. Dan kadang-kadang nak berkah. Lagu mana kita ini tak nak kawan? Sebab tu ada seorang yang gaji besar. Dia tanya saya, Ustaz, semenjak saya berkahwin ini, dia kata saya boleh bagi pada ibu saya RM20 dia sebulan. Saya kata, awak ni kan gaji besar. Memang gaji besar, tapi tak cukup. Awak buat dari mana? Saya kata, saya bukan ahli ekonomi. Jadi gini saya kata, bila dapat gaji, kalau kita ahli ibu bapa, pembahagian yang pertama adalah kepada mereka, transfer kat dia. Ini tak, kalau orang lelaki sport ring dengan stereo sport. Lepas tu audio system. Lepas tu apa lagi? Tak puas dengan Asus kat belakang, Asus kat depan. Kan? Ya? Cuma Asus kat depan tak pakai double exhaust kan? Sebab kereta double lah sekarang ni. Cuma tak sampai depan ni double kan? Double letak 20. Ada aku double ni. Adalah. Yang tu memang ada dalam belanjawan. Tapi alangkah malangnya, duit ibu bapa tak ada dalam belanjawan, duit masjid tak ada dalam belanjawan, duit anak yatim tak ada dalam belanjawan. Ingat, kalau anak kita yatim, kita fikir besok siapa nak cara anak kita. Sekarang ni bukan kita minta balasan, kita mentaati perintah Allah. Yang akan membalas perbuatan kita ini adalah Allah SWT. Ingat kan? Jadi saya pun tanya, bila awak dapat gaji, isteri dia pegawai bank, dia ni seorang programmer kan? Wajib soal-soal ke tau. Dan nak banding dengan ustaz dah, ke sini-sini je lah. Sebab ustaz ni bukan profesional. Nah, dia kelotahnya je. Kan tak? Kelotahnya dah kelotahnya, tak faham pun tau. Dia tak apalah nanti boleh kan tak? Ya? Saya katakan dia, bila kamu dapat gaji selepas daripada yang pertama, transfer kat ibu kamu. Kalau tak tahu macam mana ustaz, tak transfer pun tinggal RM20. Sekarang ni masalah pada masalah kita. Dia ingatkan dia boleh kontrol duit dia. Mana kita boleh kontrol duit kita? Kita hanya menguruskan. Tak apa, awak buat dulu. Kalau awak nak jumpa saya, itu jawapan dia. Kalau awak nak jawapan lain, jumpa orang lain. Saya kata tak, jumpa. Selepas tu tak, jumpa dengan saya, dia pun buat gini. Tak, saya pun tak tahu dia buat apa. Dia buat gini, saya pun buat gini juga. Sampai hari ni saya tak tahu apa jawapan dia. Jumpa dengan saya, Ustaz, saya pun kan, gabung gini, wallahu a'lam. Tak kan? Ada masalah. Sebab Allah kata, Al-adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Naklah aku tunjukkan satu perniagaan yang akan melepaskan azab api neraka. Azab kat dunia ni tak sama dengan api neraka. Kita bisnes dengan Allah, banyakkan infak. Nak datang sekali berjamaah kan? Tengok ekor ada apa ni? Seorang RM1. Kalau ada 50 orang, RM50, RM1 seorang letak jalan tu. Inilah matematik dalam Islam. Nak ni kadang-kadang setengah majlis nak bayar api tak boleh tak? Kalau kau malah ni panjang Ustaz ni tak? Ekor ni. Kita bangun subuh, pergi solat subuh, letak RM1.
Kalau ada 50 orang, 50 ringgit. Matematik. Dah salah kita bawa duit. Kan? Sebab apa? Sebab takut orang kerja. Nak bagi sumbangan sekali bagi 100. Nah, RM1 ikhlas. Dia dah 100 sama-sama warna tu. Cuma maka dia besar sikit. Dah kan? Ataupun letak duit tu bersama tak RM1 dengan RM50 tak? Tengok-tengok saya dengan RM1. Apa letak RM50 tak? Dia dah balik ke rupa. Jadi kalau kita ini sedemikian rupa, kita manage. Kalau setiap hari 5 waktu, kita solat sekali sikit. Sebulan berapa? 150. Terasa tak? Tak terasa. Tapi banyak. Nah, jadi dah. Ni baru nak berceramah. Yang tadi baru buka demo. Tak apa, ceramah saya 5 minit je. Kan? Saja je dah kan. Dah sekarang sebut ceramah pun tidur dah dulu. Tadi bukan demo kan. Ya? Tadi panah je kan. Jadi berdasarkan kepada masalah-masalah yang berlaku, maka sebab itulah Nabi kita dilahirkan. Semua masalah tadi bertunjukkan kepada apa? Tauhid. Ramai manusia di Malaysia hari ini bila sebut siapa Tuhan kamu? Allah. Orang Yahudi dulu ada bernama Abdullah bin Quraisy yang menunjuk jalan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi nak berhijrah ke Madinah. Kenapa dia nama Abdullah? Abdullah tu hamba Allah. Sebab orang-orang dahulu dah kenal Allah, tinggal lagi tidak mentauhidkan Allah. Kita balik kepada orang Malaysia pada hari ini. Kenal Allah? Kenal Allah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah masalah tidak mentauhidkan Allah. Itu saja. Bila kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyerahkan diri. Besok, pagi-pagi besok, orang kata tak sempat, orang kata as-salatu khairun minan naum. Kita bahagia. Sebab kita ini agama tauhid. Kita bukan agama ideologi yang kita boleh rasionalkan. Jangan. Jadi malam ni walaupun siap pukul 12, balik nanti baca kul huwallah 3 kul. Bukan baca kul. Baca 3 kul. Niatkan bangun sebelum subuh. Dah. Setakat nak bangunkan, Allah kata waja'alna naumakum subata. Aku jadikan tidur kamu ini satu kerehatan. Bila Allah tidurkan kita, katakan walaupun tidur itu 1 jam, tapi bersifat rehat, dia adalah lebih baik daripada tidur 10 jam tapi tidak ada sifat rehat. Sebab tu kita tanya, betul tak Imam Al-Ghazali tidak tidur hanya 3 jam? Jawapannya senang. Hari itu saya jumpa Dr. Wafah Suhaili dekat Shah Alam hari itu. Nah, masa seminar pendidikan antarabangsa membincangkan tentang globalisasi. Dia punya ucap nama disampaikan oleh Dr. Wafah Suhaili. Pengarang kitab, banyaklah kitabnya, di antaranya Tafsir Al-Munir. Kan? Di antaranya sambil Fiqhul Islami. Banyak. Lepas itu Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia karang juga. Banyaklah kan. Orang yang berumur dekat 80 tahun ke berapa, tapi steady. Dan Allah bagi dia usia dia. Tapi salah seorang sahabat masa tu makan-makan kat meja yang syekh kan. Dia tanya, mutalaqah ni berapa jam satu hari? Jawapan dia simple. Dia kata dia mutalaqah, mana dia mengkaji untuk menulis terhadap umat ini selama 16 jam sehari. Nah, hebat. Saya rasa itu mana pula, muka dekat dia rasa. Kita duk baca sejam pun kira kan? Pergi ceramah sampai pukul 10 pun bising.
Bukan tuan-tuan minta pukul 12. Yang tuan mungkin pukul 10, mesti 20, berhenti tu kan. Mungkin start kereta, jangan balik tak kira kan. 16 jam. Nah, bila kenapa mendapat satu kerehatan ketika tidur? Tidur yang betul-betul rehat. Sebab tidur ni Allah kata aku yang jadikan. Bila Allah bagi satu tidur yang berbentuk kerehatan, insya-Allah subuh besok pagi. Bila bangun subuh, sebelum subuh, nak buat apa? Dalam Al-Quran kata, innal Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Al-Quran yang dibaca di waktu fajar itu Allah menyaksikan. Senang tak hidup Islam? Simple je. Nah, kenapa yang nak pergi dewan-dewan kuliah? Bangun kat rumah sebelum fajar. Baca Quran 5 hingga 10 minit. Nah, tak pandai baca Quran. Dan tak pandai dalam bangun. Ambil Quran terjemahan, baca terjemahan. Nah, baca terjemahan, kita nak faham. Jangan buat lagu pula. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasih. Jangan buat Quran pula. Dah, kita nak faham mana Quran tu. Jangan sampai Quran itu dilempar-lemparkan seperti masjid lingkungan lah. Kan maksud tak apa? Masjid kampung lingkungan tu. Daerah saya, kampung saya, saya dipanggil siapa 2 kali. Selepas Quran itu dilempar-lempar, saya minta air kejap. Tadi dah nak minta air. Boleh tak? Boleh tak? Boleh 5 minit kan? Ya. Dah habis 5 minit. Kalau tak habis saya minta 5 minit. Nah, jangan gimana kan? Jadi dua ada. Bila Quran dilempar masuk dalam benda apa semua sekali lah. Lepas tu saya pun pergi siam tu kan. Panggil daripada ni saya balik lah. Kan? Saya kata masalah Allah buat Quran ni lama tak? Semua orang tak faham masalah dia. Sekarang ni tidak masalah tulisan ini dibuat barulah orang itu. Tapi orang buat kandungan Al-Quran ni lama tak orang tak nak Al-Quran. Sambal Pak Somo. Jadi saya kata begitulah. Sekarang ini yang membuat kandungan Al-Quran lagi tu. Dia mau masalah saya kata. Ada. Jadi sekarang ini Al-Quran itu kena ambil balik. Bila nak baca Quran? Sebelum fajar. Kebetulan besok dok kerja. Ada setengah orang kerja. Kan? Sebab kita suka kerja. Ada orang bekerja, pastikan setiap hari baca Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran kalau kita nak melihat bagaimanakah masalah kemerosotan ekonomi orang Islam ini akan kembali kepada tahap yang semula. Nah, sebab ini Nabi ajar kita. Ada masalah anak degil, isteri degil, suami degil apa? Ada dalam masalah keluarga. Sebenarnya itu masalah siapa? Masalah ketua keluarga. Nah, siapa ketua keluarga? Jangan berkira siapa berkuasa. Sebab kalau setengah-setengah keluarga itu isteri dia lagi berkuasa. Ada kan? Mana gaji? Sini semua masih akaun saya. Bab saya rumah tangga ni saya uruskan. Ada.
Tak apalah dia tak berpuasa, dia jadi pengurus, kita jadi bos. Ada masalah kebincangan dalam keluarga, kita tengok. Kalau isteri itu dia, sebenarnya bukan masalah isteri itu. Masalah kedua keluarga itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga dengan anak yang degil. Kadang-kadang kita bagi tahu anak tu dia, anak tu biasa, dia tak pandai tu. Nah, pandai dia balik kat rumah, dia bawa sepak, bukan dosa, bawa sepak tu. Nah, dosa lagi serokok. Kan? Nah, oh berat style. Lepas yang aku baru ni, tak boleh bagi saya sebab tak ada kan? Kan? Masalahnya kerana persepsi, sebab tu memang dunia dia. Nah, kita dulu lagi banyak. Mak bapak dah tahu nak kata apa, bersepak dengan kita dah. Nah, maka kadang-kadang duduk dalam tu sampok kan. Anak-anak pecahkan keras. Maaf, yang lempang anak kalau boleh nak sama dengan pecahan yang telah pecah tadi. Nak ke hingga makuk beli daripada langkau B. Jadi apa? Korel beli 6 biji, tengok-tengok anak pecahkan sebiji lah, tinggal 5. Tak cukup set lah, lepas sebiji lah. Siapa yang buat set tadi? Kalau kita fikir lah, manusia juga yang katakan pinggan 6 biji 1 set, dah kena pecah sebiji, apa salahnya? Pinggan ni 5 biji 1 set. Pecah lagi sebiji, tinggal ni memang 4 biji 1 set. Tinggal 2 biji. Tinggal satu pinggan, tak dipanggil set lah. 1 unit, kumpul duit, pergi balik dan kahwin. Maknanya ada hikmah di sebalik pinggan pecah. Kerana anak pecahkan pinggan, bapa pun bagi awak di semula dan kahwin. Oh, faham. Kan? Jadi saya nak tutup ni, betul kan? 5 minit lagi. Sebab kita pakai pintu slide ni, dia nak apa tutup kan? Dia kan? Kalau kita tutup, cara. Ini kita pakai slide ni tu okey. Jadi kesimpulan daripada semua masalah tadi, Nabi nak tunjukkan agama tauhid iaitu bagaimanakah seseorang itu dapat bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kaum Nabi Nuh alaihissalam. Bila Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna ibadah? Maknanya kita taat. Taat dalam berapa perkara? 3 perkara. Taat dari sudut qalbi, hati. Taat dari sudut kata-kata. Taat dari sudut perbuatan. Semuanya benda itu terkandung di dalam solat. Jadi senang ceritanya, siapa yang solat tak betul, dia tidak boleh membuat 3 ketaatan ini. Siapa yang hati dia bermasalah, bila hidup dekat luar, contohnya tengok jiran dia beli kereta baru, dia pun ada perasaan hasad, solat dia tak betul. Adakah adik kita? Kalau ada, ataupun anak jiran sebelah dapat 5A, dapat 5A, 5 lah tu. Masalah solat, masalah rukun qalbi betul. Jangan main-main solat. Yang kedua, kalau jenis mulut jahat, sikit-sikit babi, sikit-sikit lembu, sikit-sikit ni. Bacaan Fatihah tidak betul. Jangan. Kan? Dia kata benda tu kerana serangan peribadi. Dan tu guru dia kata lembu bodoh sebab orang menghentam agama. Tu guru ini akan berkata keras bila orang menghentam agama. Orang menghentam peribadi dia buat contoh je. Kita boleh bezakan
berlainan dengan kita dah. Termasuk saya ni. Nah, kau bukan bertaraf ke guru ni dah. Orang dia kata Allah tak tu hidup macam-macam tu. Nah, kamu tu hidup macam mana? Dogi-dogi. Padahal tak ada dogi pun. Orang serang peribadi, kita mudah nak belajar. Kan? Beza namanya. Tu pun susah. Kalau kata ke dia apa dah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi jangan mempermainkan agama. Lembu, bodoh, bagi, kibretat tak. Saya dulu Al-Azhar dulu tak. Mufti Mesir, Dr. Ali Jumaat tu, doktor saya. Bersama saya tu. Kalau budak-budak jumpa dengan dia, ya Allah, ya walak, jumpa dah. Tapi jumpa sebelum dia main dalam kelas dia. Ya khaibai tak, maknanya babi. Dalam Islam jangan main-main pasal agama dalam bab belajar. Dr. Ali Jumaat. Pada saya rasa tu tahun 93 saya pun Mesir. Doktor saya tu mengajar surga. Budak-budak main dia untuk cakap masa dia duduk sebab dia mengajar sedap Syekh. Sebiji. Kan? Main dia paling dia fakir. Tiba luar kuliah masa dia nak mengajar. Tak tanya dia lah apa. Ya wala, tak perlu kita lah apalah. Alimah tu. Kan? Tahu tak Ali Jumaat? Nama dia Ali bin Jumaat. Ali bin satu kan? Nama dia Ali Jumaat. Tu. Kerana apa? Dia sudah mencapai satu tahap bila dia nak bawa, bila dia nak. Sudah kan? Okey. Jadi di sini kita kena ta'abud kepada Allah, sembah Allah dari sudut perkataan. Cara nak jaga zikir baca Quran, zikir baca Quran. Siapa yang mulutnya nak buat benda baik tapi mulutnya nak tunjuk anak ni kena tunjuk dengan kasih sayang. Subuh biasa bangunlah kan, tak bangun lagi. Kali kedua bangun, tak bangun lagi. Kali ketiga tengok. Aku tunjuk siapa dia kali mula bangun, mula siap Pak Pri tu. Memanglah itu masalah agama. Tapi dia tu anak juga. Pendidikan itu sebab tu dikatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wasbir 'alaiha. Dia tak kata wasbir 'alaiha. Kalau bahasa-bahasa dengan panjang pula. Saya minta dia komen aja lah. Kan? Dia tak kata wasbir, dia kata wasbir. Apa makna wasbir? Lain bicara, Okey. Dan yang ketiga, apa yang kita kena pentingkan dalam bab pentauhidan tadi? Iaitu anggota badan pergerakan kita. Sebab itu dalam solat untuk memperbetulkan sistem kehidupan kita ada 3 rukun besar, iaitu rukun fi'li, rukun qalbi, rukun qawli. Itu yang Nabi tunjukkan untuk settle semua masalah tadi. Kalau kita tak jaga sembahyang dengan sempurna, tak payah cakaplah pasal I want to touch the dog. Tak payah cakaplah kepo. Tak payah cakap. Dia tidak akan settle. Sebab training dia adalah 17 kali 17 rakaat sehari semalam. Training dia ni. Sebab Nabi itu suruh solat rupa-rupanya training yang paling penting tidak diutamakan. Maka bagaimanakah kita untuk nak menghadapi segala pancaroba tadi dah, ada sebagai penutupnya, kan? Tadi kesimpulan sebagai penutup, kan? Ia ada lagi sebagai penutup. Akhirnya, ini sebagai penutupnya, ya? Jadi kelahiran Rasulullah SAW adalah untuk menyuburkan apa dia? Tauhid.
Apa makna tauhid? Mengesahkan Allah. Mengesahkan dari sudut apa? 3 benda tadi. Qalbi, qauli, fi'li. Bagaimana nak belajar ilmu tauhid? Belajar ma'rifatullah, belajar sifat 20. Sebab dari kat Negeri 9 dari belajar dah tauhid uluhiyah, rububiyah nama. Tak tahu. Sebab kata itu dah keluar dalam radio apa dah. Uluhiyah, rububiyah daripada ilmu Qayyim Jauziyah. Kalau dari saya boleh tak? Boleh belajar, belajar ilmu salah. Sebab itu teknikal kan? Tak. Ada besar-besar benda tu dah. Oh ni tak boleh belajar. Pasal dia pula sifat 20 tak boleh belajar. Dah payah belajar. Kan? Belajar ma'rifatullah melalui sifat 20. Wujud kita bapak mufalamatul hawadith yang binafsi dan akhir. Dan sematkan betul-betul dalam diri. Aku nak buat ni. Aku nak kata kepada orang Allah itu wujud. Aku nak kata kepada orang Allah itu bersifat sama. Allah itu bersifat basar. Tak jadi kata orang. Nah, aku tak nak baca Quran. Ya Allah, besok. Nah, apa dia? Hadis Nabi kata apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an. Bacalah Quran sebab dia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat. Dan akhir. Ini akhir tu. Dengarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maksud ayat tadi, sesiapa orang-orang, sesiapa saja yang melakukan amal yang soleh, sama ada dia itu lelaki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, jawabannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kehidupan yang baik. Tak serut cara berada. Ini janji Allah. Walana dijatuh ajrahum, dan Allah akan memberi ganjaran pahala kepada mereka dengan ganjaran yang lebih besar daripada apa yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Duduk dalam majlis ilmu 2 jam, Allah bagi syurga yang kekal abadi. Kita bangun salat subuh 10 minit, Allah bagi syurga yang kekal abadi. Kita infak sikit, Allah Subhanahu wa taala bagi hidup dengan bidadari. Hebat tak janji Allah? Jadi bagaimana kita nak beramal soleh? Yaitu cintalah Nabi, ikutlah apa saja pesanan Nabi, dan jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagai teladan dalam kehidupan kita, dengan membuang contoh-contoh lain yang tidak bertepatan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada itu saja, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak baik itu datang daripada kelemahan, kelemahan, kekurangan dan kealpaan diri saya sendiri. Dari itu, untuk itu saya mohon ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kemaafan daripada saudara dan saudari sekalian. Sekiranya sepanjang penyampaian saya tadi ada yang terkasar bahasa, tersinggung rasa dan sebagainya, saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ta'ala rabbil alamin warzuqna fahma nabiyil bid'ah wal mursalin. Allahumma inna na'udzubika min
hamdika ya taqabbal la tasma wa min du'atin la yustama wa la yustajab lah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Alhamdulillah, majlis mengucapkan terima kasih di atas ilmu yang disampaikan oleh Abu Ustaz. Mudah-mudahan saya dan kita semua dapat mengambil manfaat dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita berazam untuk kita azam subuh esok hadir ke surau ini lagi untuk solat subuh Jumaat, dan lepas berkuliah dengan berkuliah dan seterusnya untuk kita dapat hadir majlis ilmu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Allah Alam, mudah-mudahan dan selepas solat nanti ada jamuan yang spesial lah, kambing dan ayam dan sebagainya. Allah Alam. Jadi kita tangguhkan atas berkafar dan Allah menghadiri kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.